Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel terkini. Berita baik buat YB Rafizi Ramli. Ya, apabila saman bekas CEO Sapura ya terhadap YB Rafizi telah pun selesai. Ya, apabila dikatakan ya mantan ataupun bekas CEO Sapura ini telah menarik balik saman yang dibuat ya terhadap YB Rafizi Ramli. Jadi ini antara perkara yang saya percaya ya menggembirakan ya buat YB Rafizi Ramli, walaupun saman itu tidak diteruskan, kerana kita percaya kalau saman itu diteruskan maka akan lebih banyak lagi isu-isu yang akan terdedah kepada umum. Jadi saman itu pun akhirnya berakhir ya apabila individu ini telah menarik balik ya saman kepada terhadap YB Rafizi Ramli. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini dimaklumkan bahawa saman fitnah Syahril Samsudin terhadap Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli berhubung isu gaji bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy Berhad telah berjaya diselesaikan. Pihak plaintiff dan defendant dikatakan mencapai perjanjian penyelesaian pada 15 April yang lalu. Ketika dihubungi Peguam Rafizi, Navrid Singh berkata Hakim Faiz Diaudin ya dimaklumkan bahawa penyelesaian itu adalah antara saman fitnah Syahril terhadap Rafizi. Peguam itu berkata plaintiff memfailkan pemberhentian ataupun menarik balik saman sivil pada 18 April dan mahkamah mengosongkan tarikh perbicaraan yang dijadwalkan pada bulan September nanti. Jadi Jumaat lalu plaintiff dan defendant mengeluarkan kenyataan bersama berhubung penyelesaian itu terbaik ya daripada YB Rafizi Ramli. Jadi kita harapkan selepas ini ya YB boleh memberikan fokus ya untuk melakukan ya tanggungjawab beliau sebagai Menteri Ekonomi. Jadi terima kasih, terbaik apa pandangan anda sahabat-sahabat semua. Dan untuk perkara seterusnya saya ingin berkongsi tentang pandangan ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat selepas convention ya yang ke-25 tahun untuk parti ini. Jadi kata mereka proses reformasi sedang berjalan. Itu antara kenyataan ya daripada ahli-ahli PKR. Jadi kalau kita lihat salah seorang watak yang terlibat dalam gerakan reformasi berkata, perjuangan PKR membawa pembaharuan tidak pernah sia-sia. Ya, bahkan kesannya sudah mulai dirasai. Kata Saiful Izam Ramli, tidak seperti difahami segelintir orang. Reformasi yang diperjuangkan parti itu terus berlangsung dari masa ke semasa di dalam kerajaan. Seperti yang kita lihat katanya, walaupun kurang 2 tahun mentadbir negara, kerajaan telah pun dan sedang melaksanakan pelbagai perubahan yang berani seperti dasar gaji progresif, inisiatif pendapatan rakyat dan juga penstrukturan semula subsidi. Ya, termasuk juga reformasi institusi. Yang paling ketara ialah kita lihat bagaimana Anwar sering menegaskan pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya yang kini sedang berjalan dalam prosesnya, kata bekas senator itu. Tambah Saiful Izam, pengkritik juga perlu memahami bahawa kerajaan perpaduan masih bertekad melaksanakan reformasi lain di sebalik hakikat PKRPS berkongsi kuasa dengan Barisan Nasional yang membawa ideologi yang berbeza. Proses reformasi ini terus berlangsung walaupun PAS tidak secara mutlak menguasai kerajaan, katanya kepada Malaysia Kini. Saiful Izam berkata demikian ketika mengulas kenyataan bekas Naib Presiden PKR N. Surendran ya bahawa parti itu sudah kematian moral untuk berasa bangga merayakan keberadaannya. Dalam ucapan di X malam, Surendran juga menempelak PKR kerana menganggap segala pengorbanan ya dilakukan oleh penyokong parti itu pada satu masa dahulu termasuk berdepan dengan risiko dipenjara adalah sia-sia. Menurut Surendran lagi, sepanjang tempoh lebih 2 dekad PKR bercakap mengenai pembaharuan, namun keadaan berubah selepas mereka berkuasa sebagai kerajaan. Apa yang nak diraihkan soalnya? Selama 20 tahun mereka menjanjikan pembaharuan, apabila berkuasa tak ada pembaharuan, cuma alasan, katanya. Inilah orang yang sebenarnya ya, ketika kerajaan ataupun PAS menjadi kerajaan pun dan sebelum itu pun beliau sudah tidak aktif ya di dalam parti. Jadi apa yang beliau tahu tentang reformasi yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini? Ya, mungkin kita tidak dapat melihat dengan secara drastik dilakukan atau reformasi yang perubahan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, kerana hari ini kerajaan bukanlah sepenuhnya diperintah ditadbir oleh PH Pakatan Harapan, tetapi atas
ya titah nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, dan inilah kerajaan perpaduan yang mana ya Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan GRS, bersama dengan GPS, ya ini kerajaan perpaduan. Jadi walaupun pelbagai perbezaan ideologi politik, tapi dalam masa yang sama reformasi itu tetap dijalankan. Jangan membutakan mata, jangan memekakkan telinga terhadap perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Jadi bahkan katanya mereka bukan saja masih boleh dianggap tidak bermoral, mereka mengkhianati perjuangan parti demi kepentingan pribadi. Itu soalan atau tuduhan Ravindran ini. Yang nyata dan jelas, yang mengkhianati perjuangan parti ini adalah beliau. Sanggup dia tidak bergerak aktif, lepas tu keluar bersama dengan pengkhianat. Sekarang ini dikatakan sedang giat mendekat-dekat bersama dengan Azmina Aili. Jadi katanya jangan lupa semasa menjadi pembangkang kami buktikan ada nilai moral yang tinggi apabila sanggup berunding dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri untuk menentang perjanjian demi kestabilan politik, katanya. Jadi Saiful Islam kemudian menasihatkan Surendran agar mencerminkan diri terlebih dahulu sebelum membuat tuduhan ke atas PKR dan berfikir mengapa dia hanya sepenggal dipilih mewakili kawasan Parlimen Padang Serai. Bagi saya, kenyataan dia bersifat pribadi kerana tidak puas hati dengan parti selepas ditolak PKR Kedah yang bertanding semula di Padang Serai, ekoran prestasi yang tidak memuaskan, katanya. Terbaik. Pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya, Muhammad Taufik Yaakob pula melihat kerajaan ini lebih mengutamakan reformasi ekonomi. Oleh sebab itu, pelbagai rancangan dan tindakan kerajaan hari ini melibatkan ekonomi negara seperti mana pelaksanaan padu pangkalan data utama, penjimatan serta lawatan Perdana Menteri ke luar negara dengan kerap untuk menarik pelaburan asing masuk ke dalam negara kita. Tetapi katanya, pada saya kerajaan perpaduan tidak pernah meninggalkan langsung usaha reformasi institusi yang diperjuangkan. Segelintir pengkritik kerajaan perpaduan kena berlaku adil, mengeluarkan kenyataan dan jangan melepaskan peluru sesat tanpa menyemak fakta dan menilai realiti semasa. Apa guna perubahan total secara tiba-tiba tapi rakyat lapar dan ekonomi merudum, katanya. Terbaik. Ya, satu ulasan yang begitu bernas ya. Sementara itu, ahli akademik di Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa, Lau Ziwa, menegaskan memang lumrah untuk sesebuah parti politik berubah menjadi lebih berhati-hati selepas memegang kuasa, walaupun sebelum itu mereka sangat bekerja keras dan idealis. Kita boleh lihat di luar negara, tokoh seperti Aung San Suu Kyi, Jokowi, Justin Trudeau dan Parti Progresif Demokratik di Taiwan. Sewaktu menjadi pembangkang, mereka sangat keras menegaskan prinsip, namun apabila menjadi pemerintah, mereka mula lunak serta terbuka untuk berkompromi, katanya. Pun begitu, Lau menganggap PKR masih lagi sebuah parti yang berusaha sehabis baik untuk melakukan reformasi serta mengangkat demokrasi. Namun berpendapat, orang ramai perlu memahami mereka perlu menyesuaikan pelaksanaan itu dengan keadaan politik semasa. Misalnya, isu terkait Ahmad Zahid Hamidi dari sudut moral, ramai memandang Presiden UMNO itu tak layak berada dalam kabinet, namun dari sudut politik, dia memang diangkat demi menjaga hubungan di antara PKR dan juga UMNO. Tanpa Zahid agak sukar kedua parti itu untuk bekerjasama, katanya. Ilham Center pula melihat saudara Surendran sebenarnya mewakili sekumpulan aktivis penggerak sivil merasakan yang kecewa apabila PKR kini dianggap larut serta tenggelam dalam kuasa sehingga tidak lagi mengusahakan reformasi yang dilakukan dahulu. Pengarah eksekutifnya Ilham Center, Hisamuddin Bakar, memberitahu Malaysia Kini, kelompok terbabit melihat kerajaan terlalu perlahan serta apologetik dalam melaksanakan reformasi. Kumpulan itu juga merasa tersisih dalam proses perundingan dengan kerajaan, walaupun sebelum ini mereka adalah sebagian penggerak yang mendukung agenda reformasi dalam PKR maupun Pakatan Harapan, katanya. Timbalan Ketua Pemuda PKR Muhammad Kamil Abdul Munim pula menjelaskan kerajaan sedang berusaha melaksanakan reformasi secara menyeluruh, namun cepat atau lambat proses itu bergantung kepada realiti semasa. Harus kita faham ada proses reformasi terutama yang melibatkan institusi seperti pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Ia memerlukan masa kerana melibatkan pindahan perlembagaan, libat urus dan perbincangan dengan pemegang taruh. Ada yang boleh disegerakan, kita segerakan. Reformasi itu sendiri adalah proses yang sentiasa berjalan, katanya, yang juga sebagai setiausaha politik Anwar dan selaku Menteri Kewangan. Terbaik, sahabat. Itu antara pandangan ya beberapa individu berkaitan dengan
reformasi yang dikatakan oleh setengah pihak, ya, khususnya seperti Ravindran. Ya, tidak heran lagi lah kalau penyokong memang itu kerja mereka untuk memutarkan fakta, untuk menfitnah, menyebarkan berita palsu. Tapi yang mengejutkan kita ini adalah bekas naib presiden. Apabila tidak lagi bersama dengan parti, mereka mulailah menunjuk taring siapa diri mereka sebenarnya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komentar pandangan Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.